Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 14 Oktober bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Rosmah Mansor menyediakan sebanyak 127 alasan dalam rayuannya bagi kes rasuah projek tenaga solar hybrid bernilai 1.25 bilion ringgit. Rosmah membuat rayuan bagi mengetepikan sabitan dan hukuman penjara serta denda dalam kes tersebut. Antara alasan itu, Rosmah tidak mempunyai kuasa untuk meluluskan projek kerajaan dan dia hanya isteri kepada Perdana Menteri sebelum ini, Najib Abdul Razak. Dia juga mendakwa Hakim Perbicaraan Muhammad Zaini Mazlan berat sebelah terhadapnya. Petisyen rayuan itu difailkan di Mahkamah Rayuan semalam oleh peguamnya daripada Tuan Akbardin & Co. Dia merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 1 September lalu berkaitan 3 pertuduhan rasuah dalam projek untuk 369 sekolah-sekolah luar bandar di Sarawak. Hukuman penjara 10 tahun dan denda 970 juta ringgit terhadapnya sebelum ini ditangguhkan sementara menunggu proses rayuan di mahkamah lebih tinggi. Menurut salinan petisyen yang diperoleh media, Rosmah mengulangi hujah pembelaan bahawa bekas pembantunya Rizal Mansor menjadi dalam kes itu. Wujud persamaan suasana apabila kerajaan mempersiapkan orang ramai untuk menyertai pilihan raya umum kali ini dengan apa yang berlaku pada 2018. Demikian kata bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad di media sosialnya semalam. Tindakan UMNO mendesak supaya pilihan raya diadakan pada musim hujan dan banjir ini bertujuan untuk memastikan peratusan pengundi yang keluar rendah. Strategi ini tidak ada beza dengan apa yang UMNO Barisan Nasional buat pada pilihan raya tahun 2018 yang memastikan undi diadakan pada hari Rabu. Keadaan sebegitu, kata pengerusi pejuang itu, akan memberi kelebihan kepada BN. Pun begitu, kata penyandang kerusi Parlimen Langkawi tersebut menegaskan, strategi yang dicatatkan itu gagal mencapai matlamat yang diinginkan PN. Malangnya, strategi mereka itu gagal pada tahun 2018 apabila rakyat Malaysia bangkit bersama-sama dan memastikan peratusan pengundi yang keluar begitu tinggi. Kita ke perkembangan berikutnya. Presiden UMNO Zahid Hamidi berkata mereka sudah menjangkakan PAS akan terus bersama Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum akan datang. Susulan keputusan itu, kata Zahid, UMNO dan BN akan terus bergerak solo pada PRU 15. Presiden PAS Abdul Hadi Awang semalam berkata, mesyuarat jawatan kuasa kerja parti itu memutuskan untuk memperkukuhkan kerjasama dalam PN untuk menghadapi PRU 15. Dalam kenyataan itu, Hadi juga berkata mereka akan memutamatkan perbincangan kerusi-kerusi negeri dengan PN. PAS sebelum ini berkali-kali menegaskan mahu mempertahankan perpaduan ummah dengan mendamaikan BN dan PN yang bertelaga. Dalam kenyataan ringkas malam, Zahid juga menegaskan UMNO tidak pernah menutup agenda perpaduan ummah berteraskan keikhlasan dan kejujuran. Sementara itu, pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata dia amat menghargai keputusan jawatan kuasa PAS Pusat untuk memperkukuhkan kerjasama dalam gabungan itu dalam menghadapi PRU 15. Abdul Hadi Awang menganggap kerjasama yang dijalin PAS dengan UMNO BN ibarat durian mentah yang boleh menyebabkan seseorang mengalami perut kembung jika dimakan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kuliah mingguan di Marang, Terengganu hari ini. Menjelaskan alasan mengapa PAS memilih Perikatan Nasional berbanding menjalin kerjasama dengan BN, Abdul Hadi berkata partinya tidak dapat menerima UMNO yang keruh. Kita tak bersama dengan BN kerana ada keruh. Keruhnya masih ada penerima rasuah. Lepas tu, rakuh pula nak meretah lagi. Tak selesai masalah, nak meretah lagi. Kita baru tolong
PAS tolong untuk jatuhkan PH. Dalam UMNO ni masih ada yang gelenyar lagi. Yang tak insaf, yang tak sedar. Ini masalahnya, kekeruhan. Bukan kita nak bermusuh, tak bermusuh. Tapi kerana ada keruh. Kerana ada keruh ni, kita tangguh dulu. Dengan sebab itu, kita mengenai pendekatan untuk menyernihkan keadaan. Katanya buat masa ini PAS mahu menjernihkan gabungan mereka bersama PN yang sepakat untuk menolak pemberi serta penerima rasuah. Ahli Parlimen Marang itu juga mengakui untuk mencapai kemenangan mudah, UMNO BN adalah pilihan yang lebih baik buat PAS kerana gabungan tersebut memang memiliki ramai penyokong. Lebih senangnya dengan UMNO lah. Boleh menang cepat. Orang ramai sokong. Tapi kita tak gapo. Macam buah deriang lah. Jangan kait cepat sangat. Kalau kait cepat sangat, dah masuk lagi, maka kembur perut. Kembur perut. Ni sebab tak murid kembur perut ni lah, biar masuk betul-betul dulu. Saya tahu. Ada orang PAS ni tak tahan, liur nak dah dah. Nak makan pengat deriang. Liur nak dah. Deriang mentah lagi. Kena sabar dulu, biar masuk balik dulu. Berita seterusnya, PAS berdepan kemungkinan akan kehilangan sebahagian besar kerusi yang dimenanginya sebelum ini. Perkara itu akan berlaku jika pertembungan parti itu dengan UMNO tidak dapat dielakkan di 27 kerusi parlimen pada PRU 15. Malaysia kini difahamkan pertembungan di 27 kerusi parlimen itu paling banyak di Kelantan dan Terengganu. Menurut maklumat dalaman UMNO dan PAS, 27 kerusi itu kebanyakannya dimenangi PAS pada PRU ke-14 namun berisiko dirampas kembali oleh PN. Ini khususnya membabitkan kerusi yang dimenangi PAS dengan majoriti kecil yang sebelum ini kerusi berkenaan disandang UMNO PN. Pertembungan antara PAS dan UMNO di 27 kerusi parlimen yang juga mungkin akan memberi kelebihan kepada PH tampak sukar untuk dielak. Ia selepas Presiden PAS Abdul Hadi Awang semalam mengumumkan bahawa parti itu membuat keputusan untuk memperkukuhkan kerjasama dalam Perikatan Nasional. Pada 29 September lalu, Malaysia kini melaporkan PAS sudah mengenal pasti sekurang-kurangnya 30 kerusi parlimen yang diyakini berpeluang cerah untuk menang pada PRU 15 akan datang bersama PN. Prof. Jomo Kwame Sundaram berpandangan bahawa parti pembangkang masih boleh bekerjasama dalam PRU 15 meskipun mempunyai perbezaan. Pakar ekonomi itu tidak menolak terdapat parti pembangkang yang bertujuan memecah belahkan barisan pembangkang. Namun tambahnya pembangkang yang serius perlu meminggirkan perselisihan untuk membentuk satu barisan. Jomo berkata antara langkah lain yang boleh dilakukan adalah mewujudkan satu barisan, pakatan atau muafakat antara pembangkang. Namun katanya memandangkan ia akan mengambil banyak masa dan persetujuan oleh banyak pihak, langkah lain seperti persefahaman pilihan raya dapat dicapai. Sementara itu, bekas Ahli Parlimen Kuala Terengganu, Syed Azman Syed Ahmad Nawawi, mengingatkan parti-parti pembangkang bahawa mereka hanya mempunyai masa 3 minggu untuk mencari formula bersama untuk menghadapi BN dalam PRU 15. Katanya tidak mustahil BN akan dapat mentadbir semula Putrajaya sekiranya pihak pembangkang gagal mencari penyelesaian tentang Pakatan Pilihan Raya antara mereka. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.